الله الله ربي هو الله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berhubung dengan persoalan beza antara sifat, asma dan zat dan af'al. Pertama, dalam pengajian mengenali Allah Ta'ala yang menjadi kewajipan asas kepada kita, sehingga ibadat tidak diterima kalau kita tidak mengenal Tuhan. Ya. Quran menyebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam mana fi'il amar, kata suruh. Wajib kamu mengenali, mengetahui bahawa tiada bersifat ketuhanan melainkan Allah Ta'ala. Dan dalam hadis disebut awaluddin ma'rifatullah, awal agama ialah mengenal Allah Ta'ala. Dan dalam kalam ulama menyatakan awal wajibil alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awal yang wajib bagi insan ialah mengenal Tuhan bistiqan, abitayakun, dengan yakin sungguh, dibina dengan dalil dan hujah akliyah atau hujah maknanya nakliyah. Baik, sekarang pertama kita bahas ialah mengenai apa makna dan ta'rif zat dan ta'rif sifat. Ta'rif zat ialah ma qama binafsi, benda yang berdiri dengan sendiri, mana dia tidak berkait dengan yang lain, dia tidak menumpang pada benda lain. Ya, itu dipanggil zat. Adapun sifat sebaliknya, ma qama bi ghairi, benda yang duduk pada benda lain. Kalau istilah kita ni menumpang. Contohnya, maknanya kita kata bahawasanya basar, sifat. Dia tu adalah sifat, ya. Maka sifat ini dia tidak boleh duduk sendiri, dia mesti duduk di zat. Jadi zat dia tak sunyi. Azat la yakhlu an sifat. Ya. Adapun as-sifat maqama bi ghairi. Makna zat dia tak sunyi. Tiap-tiap zat maknanya benda, objek. Kalau kita benda baharu ni, diri kita ni, dia tak sunyi pada sifat. Ada sifat-sifat. Apa sifat kita? Lawa, cantik, huduh, besar, kecil, tinggi, rendah, warna pula macam-macam warna. Itu semua sifat. Ya. Yang mana kita nak kenal zat mesti dengan sifat. Kita kenal seorang tadi, apa dia? Suara dia. Suara tu sifat. Rupa dia, gaya dia, jalan dia, itu sifat. Mana benda yang duduk di zat. Sifat dia tak boleh duduk sendiri, tak boleh bawa diri sendiri. Maknanya zat pula dia tak sunyi pada sifat. Maknanya tiap-tiap zat dia mesti berangkai dengan sifat. Dan tiap-tiap sifat dia tak boleh duduk sendiri, dia mesti duduk di zat. Itu maknanya. Jadi macam kita kata, misal di sini kata basar. Basar ialah satu sifat, satu makna, ya, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Basar maknanya sifat, pelihat. Ya, kalau ilmu mana pengetahuan. Dengan adanya ilmu itu dipanggil sifat, satu pengetahuan. Duduk di zat. Bila duduk di zat, maka zat tu dinamakan yang berilmu. Maka timbul situ isim, nama. Dipanggil basir. Basir makna zatun muttasif bil basar, ataupun alim. Biasal ilmu tu sifat. Jadi bila zat bersifat dengan ilmu, zat tu dinamakan alim. Apa makna alim? Zatun muttasif bil ilmi, zat yang bersifat dengan ilmu. Itu dipanggil isim, nama. Bila banyak dipanggil asma, jamak dia asma, asmaul husna. Maknanya isim ni dia menunjuk pada musamma. Musamma tu makna zat. Ya. Itu maknanya kita mengenali Allah Ta'ala, zat Ta'ala, dengan nama-nama yang dikemukakan oleh Al-Quran. Dalam makna nama tu ada makna sifat. Bila sebut zat tu, dia terkandung sifat dan asma. Ya. Itu maknanya. Jadi oleh kerana sifat Allah Ta'ala ni, segala sifat kesempurnaan adalah milik Allah Ta'ala. La nuhsi sana'an alaika kama asnaita ala nafsik. Ya, kami tak boleh nak hasar sifat Allah Ta'ala ni sebagaimana Tuhan memuji bagi diri sendiri. Kami tak terpuji sebagaimana Tuhan memuji. Maknanya apa? Sifat kepujian yang tidak terhingga banyak, itu adalah milik Allah Ta'ala. Maknanya wajib bagi kita beriman bahawa segala sifat kesempurnaan adalah milik Allah yang tidak terhingga banyak. Baik, sekarang untuk mengenali Allah Ta'ala, ulama mengeluarkan beberapa sifat memada dengan ijtihad mereka, dengan nas Quran dan hadis Nabi SAW, cukup bagi kita mengenal beberapa sifat. Maka pecah dua. Di antaranya
Ada yang mengatakan 13, itu kaul mu'tamad, ya golongan Asy'ariyah, Abu Hasan Asy'ari imamnya, dan Maturidiyah kaul masyhur, itulah 20 sifat. Maknanya cukup dengan kita mengenal 20 atau 13 ni, di mana kita sudah boleh mengenali Allah dengan makna membezakan makhluk dengan Tuhan. Makhluk dipanggil hadis, Tuhan dipanggil maknanya muhdis, yang mengadakan. Dipanggil fa'il. Kita ni maf'ul, orang yang jadikan. Allah Ta'ala dipanggil maknanya fa'il, yang menjadikan. Atau kita dipanggil makhluk, mana allazi khuliqa, yang dijadi. Dan Allah Ta'ala tu dipanggil khaliq, yang menjadikan. Jadi kita boleh kenal dengan macam kita jugalah. Contoh, seorang bernama Muhammad. Kalau nak dikira sifat yang ada pada Muhammad ini, banyak, beratus. Suaranya, gaya cakapnya, gaya jalannya, rupanya, warnanya, rambutnya, matanya, mulutnya, telinganya, banyak. Tapi tak semesti kita nak mengenali sampai kita kena cek semua sifat dia dan semua dia punya yang berkait dengan zat dia. Cukup kadang kita kenal seorang Muhammad dengan 2-3 sifat saja. Kita kenal, dengar suara dia je, dengar dia, tengok cara perjalanan dia, kita kenal, ni Muhammad ni punya suara. Jadi dengan beberapa sifat saja kita dah boleh kenal. Tak semesti dengar semua. Begitulah kita dengan Allah Ta'ala. Ulama yang mujtahid dalam bidang usuluddin telah ijtihad bahawasanya 20 sifat atau 13 sifat ni kita faham, memadalah kita boleh mengenali Allah SWT dengan arti kata boleh membezakan antara makhluk dan antara Tuhan, antara Khalik, pencipta Allah Ta'ala, dan makhluk yang dicipta ialah segala makhluk. Itulah segala ciptaan dia termasuk kita sendiri. Jadi maknanya itu dipanggil beza antara zat, sifat dan af'al. Kalau kita kata ilmu tu sifat. Ya, ilmu tu dipanggil sifat. Kemudian alim tu dipanggil isim, nama. Dia menunjuk, bila isim dia menunjuk pada zat, pada musammah. Apa zat dia? Ialah Allah, nama zat. Mana Allah yaktasif, bersifat bil ilmi. Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Allah itu nama ismul lizat wajibal wujud. Nama bagi zat yang wajib adanya. Kemudian ilmu tu dipanggil sifat. Kemudian alim itu dipanggil nama. Alim mana yang bersifat dengan ilmu. Ilmu tu dipanggil sifat. Alim itu dipanggil isim. Adapun zat Allah Ta'ala, Allah tu ialah nama bagi zat. Ya. Itu di antara huraian secara ringkaslah. Kemudian pecahan sifat dibahas oleh ulama-ulama lah. Ya, ada sifat yang bangsa benda dalam pengajian zat, dan sifat ni ada benda bangsa wujudi. Maka ulama kategorikan zat ialah benda wujudi. Sifat ma'ani benda wujudi. Ma'ani itu makna asal daripada kalimah tunggalim maknan, maknayani, ma'ani. Mana benda yang boleh dilihat bila Tuhan buka hijab, sebagaimana di akhirat besok. Wujuhun yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhan yang melihat. Apa yang dilihat ialah zat dan sifat-sifat ma'ani yang mawujud. Ya, cuma cara penglihatan serah pada Tuhan. Bila kaifan walan hisara, dengan tidak ada satu cara yang serupa dengan makhluk. Allah Ta'ala tetap dasar dia kena jaga. Laisa kamisli syai'. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Kemudian ada sifat bangsa hal, macam hal wujudi, hal sifat, hal maknawiyah, ya, ataupun hal nafsiyah. Itu perbahasan panjang sikit lagi lah. Ya, ada bahas lebih panjang sikit mengenai pecahan-pecahan sifat. Itu di antara beza antara zat, ya, asma ataupun isim, dan zat. Kemudian afan mana perbuatan, ya, menjadikan, mengadakan, atau peranan, Pak dipanggil ta'aluk. Dan ta'aluk kudrat, iradat. Ta'aluk ni maknanya peranan, tugas. Ya, kudrat, ta'aluk dia apa? Batulah at-taksir, dia memberi kesan, mengada, ijad, mengadakan, i'dam, meniadakan, ya, dan seterusnya lah. Iradat mana taksis, menentu. Ya, mana ilmu, mana inkishaf, nyata dengan ilmu Tuhan. Itu perbahasan panjang dalam masalah usuluddin, ya. Sekadar itulah, kerana banyak lagi kalau nak dibahas panjang lagi dengan secara ringkas ni, begitulah beza dia. Wallahu alam.